Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam topik bola baling tingkatan 4. Jadi kalau kelas yang sebelum ni kita ada berbincang mengenai bahagian serangan ataupun bahagian menyerang untuk strategi menyerang secara individu dan strategi menyerang secara berkumpulan. Jadi untuk kelas pada hari ini, kita akan gabungkan strategi-strategi tersebut untuk menjadikan satu formasi. Jadi dalam bahagian menyerang, kita akan mempelajari dua jenis formasi, iaitu formasi menyerang 3-3 dan formasi menyerang 2-4. Jadi kita akan tengok dua formasi ini sahaja untuk kelas pada hari ini. Okey, yang pertama, formasi menyerang 3-3. Okey, gambar di rajah di sebelah kanan ini adalah menunjukkan susunan pemain ketika menjalankan formasi 3-3. Jadi bulat hijau ini merujuk kepada pemain menyerang yang disusun secara 3 di garisan 9 dan 3 di luar garisan 9, lalu dibentuklah formasi 3-3. Okey, jadi formasi 3-3 ini didirikan oleh 3 pemain yang bertindak sebagai 3 penyerang dan 3 pemain bertahan. Kebiasaannya 3 penyerang di hadapan ialah pemain sayap kanan, pemain sayap kiri dan pemain tengah. Manakala yang diletakkan di belakang sebagai pemain pertahanan ialah pertahanan kiri, pertahanan kanan dan pertahanan tengah. Apa kebaikan formasi ini? Disebabkan pemain menyerang secara 3 dan di belakang 3, menyebabkan pihak lawan yang bertahan terpaksa mengeluarkan 3 pemain. Okey, saya tunjukkan dalam bentuk gambar. Contoh, dia terpaksa membawa 3 pemain ke hadapan untuk menghalang gerakan daripada 3 pemain yang berada di bahagian belakang. Okey. Bila 3 pemain pertahanan ini naik ke hadapan, telah meninggalkan banyak ruang kosong di dalam kawasan 6 dan dalam kawasan 9. Jadi akan memberi ruang yang banyak kepada 3 lagi pemain hadapan untuk masuk ke ruang kosong tersebut untuk menjaringkan gol. Okey, itulah kelebihan formasi menyerang 3-3. Selain itu, jika mereka mempunyai pemain pertahanan 3 di belakang yang baik, pemain 3 pertahanan ini boleh melakukan lontaran dari luar garisan 9 terus untuk menjaringkan gol secara jarak jauh. Jadi ada beberapa pilihan gaya serangan yang boleh dijalankan melalui strategi formasi ini kerana ruang yang banyak ditinggalkan oleh pertahanan. Okey, seterusnya kita bergerak kepada kekuatan dan kelemahan formasi menyerang 3-3. Okay. Apabila menggunakan formasi menyerang, kekuatannya ialah mempunyai bahagian serangan dan pertahanan yang setara, kerana 3 pemain di bahagian serangan dan 3 pemain di bahagian pertahanan. Jadi kekuatan di kedua-dua bahagian adalah setara. Jika berlaku serangan balas daripada pihak lawan, pertahanan dapat mengawal serangan tersebut. Okey, contoh, apabila bermain bola di kawasan lawan, tiba-tiba bola hilang dan lawan cuba menyerang secara counter attack, kita ada 3 orang di bahagian belakang yang berfungsi untuk mematahkan serangan itu dengan lebih awal. Itu kelebihan yang kedua. Dan yang ketiga, jika kita bertemu dengan lawan yang kuat, formasi ini sesuai digunakan. Formasi ini sesuai digunakan jika pasukan mempunyai serangan yang kuat. Kenapa? Kerana kita telah meletakkan 3 pertahanan pada lebih awal. Sebelum pihak lawan menyerang, kita dah tinggalkan 3 pertahanan di bahagian belakang untuk mempertahankan gawang gol kita kalau apa-apa berlaku. Jadi kalau pihak merah ini
adalah pihak yang bagus menyerang, kita dapat mengawal serangan mereka dan kita dapat elakkan serangan itu berlaku. Walau bagaimanapun, formasi menyerang 3-3 masih ada beberapa kelemahan. Pertama, sukar menjaringkan gol kerana serangan hanya digerakkan oleh 3 pemain. Okey, walaupun ruang permainan banyak di garisan 6 dan di garisan 9, tapi disebabkan hanya 3 pemain yang dihantar ke hadapan untuk menyerang, akan menyebabkan kekurangan option pemain untuk menyerang. Jadi bila kekurangan option pemain menyerang, sukar untuk serangan dilakukan dan sukar untuk menjaringkan gol. Dan yang kedua, hantaran jauh boleh menyebabkan bola senang dipintas pihak lawan. Hantaran jauh ni maksudnya apabila bola itu digerakkan oleh pemain pertahanan. Contohnya digerakkan daripada sini. Okey, sekejap. Okey, digerakkan daripada sini. Pemain pertahanan belah kanan ingin menghantar kepada pemain serangan belah kanan. Jarak yang jauh ini akan senang untuk dipotong oleh pemain lawan kat sini. Konsepnya sama juga di sini. Jika pemain pertahanan sebelah kiri ingin menghantar kepada pemain serangan sebelah kiri, bola ini mudah untuk dipintas oleh pemain pertahanan. So, itu kekurangannya yang kedua. Dan yang terakhir, ia mudah dibaca. Ia mudah dibaca kerana pihak pertahanan akan tahu yang serangan hanya akan dilakukan oleh 3 pemain di bahagian serangan sahaja. Okey, itu untuk formasi menyerang 3-3. Seterusnya, kita akan bergerak kepada formasi menyerang 2-4. Formasi menyerang 2-4 merujuk kepada 4 pemain yang dihantar ke hadapan untuk melakukan serangan dan 2 pemain ditinggalkan di bahagian belakang sebagai pertahanan dan untuk kekal di luar garisan 9. Apabila kita menggunakan formasi 4-2, kebiasaannya pihak lawan akan menggunakan strategi bertahan 6-0. Okey. Formasi 2-4 digunakan untuk menguatkan bahagian serangan kerana kita ada lebih ramai pemain di sebahagian serangan. 4 orang pemain berada di kawasan 6 hingga 9 meter. 2 orang pemain akan berada di luar kawasan 9 dan bertindak sebagai penyokong serangan dan juga pertahanan. Seorang pemain penyerang akan berada dalam kawasan 6 hingga 9 untuk bertindak sebagai pivot. Maksudnya, salah seorang daripada pemain ni akan masuk rapat ke garisan 6 untuk bertindak sebagai pivot. Mana-mana pemain akan masuk dan bertindak sebagai pivot. Fungsi pivot adalah dia akan ambil bola dan dia akan channel pula semula bola sama ada keluar ataupun ke sebelah kanan dan kiri. Itu cara pivot berfungsi. Okey. Jadi untuk strategi ini disebabkan pihak lawan menggunakan formasi bertahan 6-0. Jadi pemain yang di bahagian luar ni mudah untuk merancang apa yang mereka nak buat kerana tidak ada orang yang akan mengganggu mereka. Jadi mereka akan boleh buat hantaran secara free tanpa ada pressure daripada defense. Ataupun mereka boleh buat hantaran pendek antara mereka terlebih dahulu sebelum menjalankan serangan. Okey, jadi cara ni biasanya kita gunakan apabila pertahanan pihak lawan terlalu kuat. Jadi kita terpaksa menghantar lebih pemain ke bahagian serangan. Jadilah formasi 2-4. Apakah kelebihan dan kekurangan formasi ini? Okey, kekuatan kepada formasi menyerang 2-4 ialah bahagian serangan kita akan lebih kuat kerana kita mempunyai 4 orang pemain di hadapan. Itu memang tidak dapat dinafikan. Kedua, pergerakan serangan lebih pantas dan bola dihantar jauh. Kenapa perkara ini berlaku? Kenapa bola itu boleh bergerak lebih pantas adalah disebabkan kita mempunyai lebih ramai option pemain di sini. Kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi apabila seseorang pemain dihalang pergerakannya, tak dapat masuk,
dia masih ada banyak pilihan kawan untuk dihantar bola tersebut. Itu maksudnya pergerakan bola adalah pantas kerana lebih banyak pilihan target untuk dihantar hantaran tersebut. Okey, itu adalah dia punya kekuatan. Tapi dia ada kelemahan juga. Kelemahan dia pertama, jika berlaku serang balas, hadangan awal tidak dapat dilakukan. Berbanding dengan 3-3, di belah bahagian belakang ni kita ada seorang lagi pemain. Kat sini kalau kita guna formasi 3-3. Tapi bila formasi 2-4, kita kekurangan seorang pemain. Jadi andainya pemain lawan membuat serangan balas, kita akan ada masalah untuk menghalang serangan ini dengan lebih awal. Sebab kita kekurangan pemain di bahagian pertahanan. Okey, kekurangan yang kedua ialah pihak lawan akan mudah membaca serangan jika hanya menggunakan jaringan dari arah belakang. Maksudnya di sini, jika pergerakan kita hanya dirancang atau dimulakan oleh dua pemain. Okey, contoh, kalau pergerakan kita hanya dirancang oleh dua orang pemain ini sahaja, jadi pihak lawan senang untuk baca pergerakan kita. Maksudnya kat sini, andai kata bola ada di sini dengan pemain yang pertahanan dua belakang, pihak lawan tak akan bergerak untuk kejar bola tu daripada pemain dua di belakang. Sebab apa? Sebab dia tahu bola ini akan diberikan kepada salah seorang daripada 4 pemain menyerang. Jadi serangan tu sangat mudah untuk dipatahkan. Dan yang terakhir, dua pemain pertahanan perlu bekerja lebih semasa bertahan. Jadi disebabkan mereka kekurangan pemain di bahagian belakang, jadi jika berlaku serangan balas seperti yang saya katakan tadi, dua pemain ini perlu segera turun untuk menghalang serangan tersebut. Jadi kerja yang sepatutnya menggunakan 3 orang, sekarang hanya menggunakan 2 orang. Itu yang menyebabkan dua pemain pertahanan di belakang menghadapi tugas yang lebih banyak. Okey, jadi itu sahaja untuk bahagian formasi menyerang 3-3 dan formasi menyerang 2-4. Selepas mendengar penjelasan video ini, murid-murid diminta untuk menjawab soalan yang disediakan di Google Form. Sekian, terima kasih.